Ubadah bin As-Samit meriwayatkan, katanya pernah ketika dikelilingi para sahabat, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, berbay'ah, yakni berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati dengan bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu, dan tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diada-adakan semata-mata, serta tidak akan menderhaka dalam sesuatu perkara yang baik. Siapa di antara kamu dapat memenuhi bai'ahnya itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya, yakni di akhirat kelak, terserah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia disiksa. Kami terus berbai'ah kepada baginda atas perkara-perkara tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ceritanya itu sampai notam 145 ya. 145, yaitu berkenaan dengan sabda baginda, sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Di situ perbincangan kita. Sebenarnya ia masih lagi ada kaitan rapat dengan nota 144. Jadi hukuman Allah di dalam dunia itu apa maksudnya? Kita telah bincangkan pada nota 144, yaitu berupa hukuman had, atau hukuman hudud dan ta'zir. Itu yang dimaksudkan fa'uqiba fid dunya, lalu dia dihukum di dunia ini. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan dihukum dalam dunia ini tidak semestinya dengan hukuman had, hukuman hudud, tak mesti. Boleh jadi dalam hukuman-hukuman yang lain, bersifat bersifat tabi'i, ataupun dalam sunnatullah, yaitu seseorang ditimpa malapetaka, bencana, musibah, sakit, atau kerugian dan sebagainya. Itu pun satu bentuk siksaan juga, sehingga manusia itu ada kalanya lagi dahsyat hukuman macam tu. Dalam masa tak lama jadi tua dia sangat nampak. Sebab apa? Hukuman itu dahsyat sangat. Tapi tak ada hukuman daripada pemerintah, hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah termasuk hukuman itu juga boleh menghapuskan dosa? Sebahagian ulama mengatakan memang termasuk itu juga. Jadi jangan kita ingat apa-apa malapetaka, musibah yang menimpa kita itu saja-saja berlakunya. Tidak. Bahkan ia juga mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan dosa kita, nak meringankan beban dosa kita. Boleh jadi. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan berhubung dengan hadis ini, ialah berkenaan dengan hukuman daripada pemerintah, penguasa. Hukuman seperti had, had zina, mencuri dan sebagainya, ada. Itu maksud. Ada dua pendapat dari situ. Pada nota 144 tu saya telah kemukakan antara hadis yang menunjukkan sedih ke buka cita ke orang mukmin dia tidak saja-saja, sehingga kalau terkena duri sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala mengkafarahkan dengannya, yakni menghapuskan dosa dengannya. Itu kelebihan dari orang mukmin, orang Islam. Jadi itu termasuklah.
Kemudian menjadi penghapus dosanya. Penghapus dosa itu dipanggil kafarah. Di sini timbul persoalan di kalangan ulama, apakah hukuman hudud, had atau ta'zir yang dilaksanakan oleh pemerintah itu ia merupakan sawatir atau zawajir? Itu persoalan. Sawatir ataupun zawajir. Sawatir berarti ia menjadi sebagai kafarah, penghapus dosa. Sawatir mana penutup. Ada kalanya kita kesalahan ini dua cara, kemudian benda ni kita tengok menjadi kenyataan. Misalnya kalau kita tulis kesilapan, kesalahan kita tu kita boleh hilangkan dengan dua cara. Satunya dengan cara kita hapuskan, kita buangkan, delete, kita kata delete, kita hapuskan. Ada kalanya dengan kita macam kita guna liquid itu, liquid kita tutup. Kafarah mana itu tutup. Sawatir mana tutup, sembunyikan itu, tutup. Satu lagi al-mahwu, yamhullahu ma yasha. Allah boleh menghapuskan apa saja, jadi buang terus. Jadi dua cara nak menutup kesilapan, kesalahan ini, dua cara. Terbukti di zaman kita sekarang ni, kalau nak gunakan nak nak menghilangkan kesilapan itu, dua cara itu yang digunakan. Salah satunya buang, satu lagi tutup. Sawatir itu maknanya tutuplah. Adakah hukuman dalam dunia ni, misalnya potong tangan kalau mencuri, ia merupakan sawatir, yakni penutup dosa. Dosa kita tu tak nampak. Macam digambarkan kalau kita nak bayarkan tayangan ataupun gambaran dosa di mahsyar nanti yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu, dia boleh kita tengok, semua manusia boleh melihat kesilapan dia, kesalahan dia, dosa dia ataupun dosa orang lain. Kalau Allah SWT nak tunjukkan, seolah-olah macam ada skrin besar di situ. Setiap pergerakan kita, perjalanan kita tu ditayangkan di situ. Kita nampak, ditayangkan di situ. Jadi kita nampaklah apa kita buat. Tiba-tiba yang kita takut, satu perkara ini gambaran dalam hadisnya, saya cuba kemukakan dalam bahasa sendiri sehingga kita takut. Satu tu kita cukup ingat, kalau tayang yang itu malu sangat. Bila sampai situ kan tak ada, terus melangkah ataupun melompat kepada peristiwa selepas itu. Terkejut, suka, macam-macam, terharu, ada pada ketika itu. Itulah kelebihan, itulah yang dikatakan kafarah. Ia boleh menghapuskan. Macam kita sekarang ni macam filem lah, sensor, boleh sensor bahagian itu. Jadi tak ada bahagian yang kurang. Allah SWT boleh buat semua itu. Dan sekarang ni kalau kita tengok, manusia pun boleh buat. Kalau filem dia hapuskan dia itu. Kalau dia boleh potong dan sebagainya, dia boleh sambung. Sambung tu sambung tak ada, tanpa ada yang salah, yang kurang. Rupanya banyak perkara, betul lah guru saya dulu kata, banyak perkara kita orang Islam ni tak perlu rusing dengan kemajuan sains dan teknologi, tak perlu. Dia kata, sebab apa? Setiap kali penemuan dalam bidang sains dicapai oleh manusia, sebenarnya semakin menguatkan akidah kita. Macam tadi dia ada sensor, ada apa, dan semua ni cerita zaman sekarang ni. Orang zaman dulu mana dia tahu cerita filem di sensor, apa ni, ucapan ada dipotong, dibuang, apa semua, dia tak nampak. Kalau kita sekarang, nampak. Nampak sangat benda-benda tu. Adakah sawatir atau zawajir sahaja? Zawajir maksudnya bukan dia sebagai penghapus dosa, tetapi sebagai zawajir, dia sebagai pencegah kepada berlakunya perbuatan dosa seperti itu, dan penghalang, pengancam. Jadi dengan sebab ada hukuman itu, orang takut. Dari segi hapus dosa itu cerita lain, itu kena taubat. Ini ada dua pendapat. Inilah yang saya sebutkan di sini.
145. Dosa perbuatannya itu akan terhapus dan dia tidak lagi akan disiksa kerananya di akhirat kelak. Jadi bila seseorang itu menjalani hukuman dalam dunia ini, hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan yang perlu melaksanakannya, berkewajipan melaksanakannya ialah pemerintah. Bila itu dijalankan, maka ia menjadi penghapus dosa. Kalau kita kenakan hukuman yang lain, walaupun sembah sekalipun, tapi tidak dengan maksud nak ikut syariat, nak ikut hukum agama, tak lepas. Pemerintah pun tak lepas, besok akan ditanya. Dan yang menerima hukuman itu pun tak lepas. Itu kelebihan kita terima hukum Islam. Sebab bila terima, dia dengan akidah, dengan keyakinan bahawa begini, maka orang tak akan buat mudah-mudah. Sebab dia ada akidah, bertunjangkan akidah di dalam jiwa. Dengan sebab itu dia tak akan melanggar mudah-mudah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dan kalau dia ada melanggar hukum itu, seperti berlaku kepada sahabat lah. Sebab dia percaya ini akan menghapuskan dosa, jadi dia sanggup menjalani hukuman. Itulah yang berlaku kepada sahabat. Adapun hukuman dunia yang biasanya orang tak lari, dan pemerintah dia kena ingat bila dia melaksanakan hukuman itu, walaupun zahirnya nampak sama, tapi kalau tidak ada niat untuk melaksanakan hukum Allah, tak lepas, Allah tetap akan bertanya. Yang kena hukum pun sama juga, tidak jadi kafar atau sawatir. Yang jadi sawatir ataupun kafara ini karena hukum Islam. Itu satu perkara yang kadang-kadang orang tak sedar benda ni kan. Dia pergi dengan begitu, dia tidak sedar benda ni, hukum Islam ni dia berkait dengan dosa pahala itu. Dia berkait dengan menghilangkan azab Allah SWT, mendatangkan rahmat, barakat. Dia ada kaitan. Bukan hukum tu semata-mata hukum begitu saja, zahir saja, nak menyiksa saja. Tidak, dia ada kaitan dengan dunia dan akhirat sekali. Kalau difikirkan begitu kan, mestilah jadi berubah masyarakat, mesti jadi berubah. Imam An-Nawawi berkata hadis ini adalah hadis umum maksus. Maksudnya ialah ayat berikut terkecuali daripada erti umumnya itu. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ini kerana orang murtad, ini kata Imam Nawawi lagi. Ayat hadis itu nampak umum, semua kesalahan apa-apa pun, kalau dihukum, lepas, selesai. Imam Nawawi kata ada satu yang terkecuali. Itulah yang dikatakan dalam istilah usul fiqhnya umum maksud. Umum, tapi dia kena ada buat beberapa kes, kecualikan beberapa kes, iaitu kes ini murtad. Kata Imam Nawawi, ini kerana orang murtad kalau dibunuh, jadi hukum Islam juga, hukum had juga, bunuh. Kerana kemurtadannya, pembunuhan yang tidak menjadi penghapus dosa, sebab dia tetap dalam kesyirikan, dalam kekafiran. Jadi Allah tak boleh ampunkan dia itu. Jadi tidak jadi penghapus dosa lah, walaupun hukuman itu dijalankan ke atas dia, tidak jadi penghapus dosa. Tapi yang lain-lain boleh, mencuri ke, berzina ke, apa ke, boleh. Minum arak ke, yang ada hukuman had itu dia boleh, memang terhapus dosa dia. Yang ni kira-kiranya kalau dengan sebab perkara itu seseorang dikatakan boleh masuk neraka, bila diampunkan, bila dikafarahkan, jadi tak ada sebab lah untuk masuk neraka, boleh jadi dia masuk terus syurga. Tapi berbeza dengan satu kes tadi yang dikecualikan, yang dikhususkan, iaitu kes murtad. Walaupun
hukuman had dilaksanakan ke atas dia juga, tetapi ia tidak menjadi kafarah kepadanya. Di akhirat besok dia tetap jadi ahli neraka juga. Sebab itu Allah tak ampunkan dosa itu. Yang diampunkan yang lain-lain boleh diampunkan, yang itu tak boleh. Ini kata Imam Nawawi. Apa yang dapat difahami daripada hadis ini ialah perlaksanaan hukuman had ke atas seseorang itu dapat menghapuskan dosanya meskipun dia tidak bertaubat. Jadi zahir dia tu tak ada nampak bertaubat, tapi bila dia menjalani hukuman itu, dia terima, dia jadi menghapuskan dosa. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan seperti kita kata tadi lah, tak boleh. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan lain-lain, Ibnu Hazm dan lain-lain dalam mazhab Zahiri, dia kata tak boleh, dia kena bertaubat. Taubat itu antara dia dengan Allah. Setelah menjalani hukuman itu kena laksanakan juga, itu tanggungjawab pemerintah. Dia untuk menghapuskan dosa bukan semata-mata dengan menjalani hukuman itu, dia kena bertaubat juga di sampingnya. Bila dia bertaubat, baru selesai. Kalau tidak, tak terhapus dosanya. Cuma dalam dunia boleh menjadi pencegah lah. Itulah yang dikatakan zawajir, sebagai pencegah sahaja. Mungkin dia sendiri akan serik, atau orang lain juga tak akan buat kerana takut. Itu sebagai zawajir. Ada juga ulama yang mengambil jalan tengah. Dia kata hukuman had ini ada kalanya menjadi sawatir, kafar, ada kalanya tidak. Kepada orang yang menjalani hukuman had dengan sedar, misalnya dia sudah diri dia dengan sedar dan dia insaf itu, dalam keadaan begitu, bukan dalam keadaan dia ditangkap kemudian diseret, dia tu tidak mahu bertaubat, dia sendiri tak serik, bukan begitu, tapi dia serik, dia bertaubat. Yang macam ni hukuman had itu memang menjadi kafar kepadanya. Tapi kalau yang tak mahu, yang degil, yang itu tidak menjadi kafar, hanya menjadi zawajir sahaja. Ada juga mengambil jalan tengah. Ini adalah pendapat sebahagian tabi'in, golongan Mu'tazilah dan Ibnu Hazm. Dari kalangan ahli tafsir, Al-Baghawi dan beberapa orang lagi turut berpendapat sedemikian. Pendapat yang pertama itu adalah pendapat Mujahid. Pendapat yang pertama, yang semata-mata hukuman had itu boleh menghapuskan dosa, walaupun tak nampak dia bertaubat. Dia tak sebut astagfirullah wa atubu ilaih, dia tak sebut begitu. Semata-mata hukuman itu dilaksanakan ke atas dia boleh menghapuskan dosa. Ini pendapat Mujahid, Zaid bin Aslam Al-Thawri dan Imam Ahmad. Ibnu Jarir bersetuju dengan pendapat ini dan beliau menganggap terlalu lemah pendapat yang sebaliknya. Yang kata untuk menghapuskan dosanya perlu kepada taubat, ialah taubat secara berasingan pula. Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari berkata, Al-Baghawi dan orang-orang yang sependapat dengannya berhujjah bahawa orang-orang yang sempat bertaubat terampun dosanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jawapannya ialah ayat ini merujuk kepada balasan dunia. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ayat ini dengan katanya, sebelum kamu dapat menangkapnya. Sebelum kamu dapat menangkapnya. Sebelum kamu dapat menangkapnya itu ada beberapa maknanya. Satu, pemerintahan Islam tak ada, hukum Islam tak berjalan di negeri itu. Kalau dia nak sekalipun tak boleh. Dan dia tak boleh pergi suruh kepada satu orang, suruh orang itu melaksanakan hukuman had secara peribadi, itu tak boleh.
Itu satu kesalahan pula. Sebab ini tanggungjawab pemerintah. Jadi dalam keadaan itu dia bertaubat saja. Bertaubat boleh. Terhapus dosa dia tanpa melaksanakan hukuman had pun, tanpa menjalani hukuman had pun, boleh terhapus dosa dia. Tak ada sistem pemerintahan Islam. Satu. Yang kedua, dia menyembunyikan diri. Itulah mafhum yang difaham oleh ahli-ahli tafsir dan ulama-ulama hadis. Memang hukum Islam berjalan, tapi dia terlepas. Tak ada orang yang tangkap dia. Kita kata majlis agama, dia ada pegawai dia pencegah maksiat. Pencegah maksiat. Tidak ditangkap oleh pencegah maksiat. Dan dia tahu, sedar dia telah melakukan kesalahan, yang mana kesalahan ini kena menjalani hukuman had. Hukum Islam memang berjalan, tapi dia takut. Sebab ada kalanya hukuman itu mati, sampai mati baru selesai hukuman itu. Setengah-setengah itu tidaklah sebab, misalnya kita kata minum arak, sebab 40 rotan, ataupun macam-macam lagi pendapat. Ulama itu ada yang mengatakan tidak semestinya 40 rotan. Boleh juga dengan macam-macam cara lah pukul itu. Yang dipukul dengan selipar, yang dipukul dengan kain, yang dipukul dengan rotan, macam-macam, cukup 40. Sudah terlaksana juga. Jadi dia takut, terutamanya kalau rejam misalnya. Rejam tu sampai mati, dia takut. Itu maksud illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu dapat mampu menangkap mereka. Maknanya kamu tak sampai kes itu kepada kamu. Kamu yang dimaksudkan di sini ialah pemerintah. Dia tak bawa kes itu kepada pemerintah. Tidak ada siapa pun bawa kes itu kepada pemerintah. Dia bertaubat sendirian. Jadi Allah SWT kata dalam ayat ini, ujung dia tu, fa'lam annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah boleh ampunkan juga. Allah boleh ampunkan juga dosa itu, walaupun tanpa menjalani hukuman had. Boleh juga, boleh berlaku. Dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya di akhirat kelak terserah kepada Allah. Allah menutupinya itu macam tadilah. Hukum Islam ada berjalan, tapi Allah tutup. Dia takut, dia tak tahan. Iman dia tidak setinggi iman sahabat Ma'iz al-Aslami atau Imra'ah al-Ghamidiyah, itu tidak setinggi itu. Jadi Allah tutup maksudnya dia tak cinta. Dia buat senyap, tapi dia sedih, dia menyesal, dia bertaubat, dia tak nak buat lagi benda-benda macam itu. Buktinya bukan sekadar dia tak buat saja, dia tak suka tengok kalau ada benda-benda macam itu berlaku. Dan dia berjuang untuk berubah suasana dan keadaan itu, berjuang supaya tidak lagi berlaku pada orang lain pun. Sampai begitu nampak sangat penyesalan dia tu. Kalau begitu, inilah sama dengan ayat ni. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Itu tak tahu. Kalau dia menjalani hukuman dalam dunia, itu sebab sahabat tu dia yakin dengan dia menjalani hukuman dalam dunia dia lepas. Sebab itu dia sanggup. Sebab hukuman dalam dunia ni setakat mana sangat. Paling tinggi sampai pensiun saja. Bila pensiun tak sedar, tak tahulah. Kalau mati lagi lah, selesai. Kalau mati lagi lah, orang tak boleh pukul dah. Kena berhenti setakat tu. Jadi dia kira betul. Kalau di akhirat besok, dalam Quran sebut la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata mati pun tidak, hidup pun tidak. Hidup tidak tu maksudnya hidup yang penuh dengan nikmat tak ada, tapi hidup dengan penuh dengan siksaan. Tak mati dah.
Dia tak mahu yang itu. Jadi dia yakin betul dengan hadis ini, kalau menjalani hukuman dalam dunia, dia lepas. Di samping dia bertaubat. Sebabnya dari segi zahirnya Nabi SAW tak ada ajar, tak ada suruh dia supaya bertaubat secara berasingan. Tetapi bila sahabat ada menyatakan kekesalan mereka kerana perbuatan dia macam tu, Nabi SAW tegur. Nabi kata jangan kata apa-apa kepada dia. Saya tengok dia sedang berenang dalam syurga. Saya nampak dia sedang berenang dalam syurga. Dan jika taubat dia tu dibahagi-bahagikan kepada penduduk dunia, nescaya Allah ampunkan kepada masing-masing. Begitu tinggi taubat dia. Jadi benda-benda macam ni yang kita dapat tahu, Rasulullah cerita lah. Kita tak tahu macam mana orang yang kemudian daripada itu sejauh mana taubat dia, kita tak tahu. Tapi kalau taubat tu tinggi, maknanya dia bertaubat juga, bukan sekadar menjalani hukuman itu. Tapi taubat itu Nabi tak ada suruh secara rasmi, kamu lepas kena hukuman itu ataupun sebelum itu kamu kena bertaubat gini, dia tak ada sebut. Jadi daripada situlah ulama-ulama faham, satu golongan dia faham bahawa dengan semata-mata menjalani hukuman itu boleh terhapus dosa. Tapi kalau tidak menjalani hukuman itu, mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia disiksa. Macam sama juga dengan ayat tadi, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sama. Ini menyatakan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Lalu Allah menutupinya, maka urusannya di akhirat kelak terserah kepada Allah. yakni urusan dan hukumannya berupa kemaafan atau balasan itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tidak wajib, yakni dengan arti mesti atas Allah menyiksa orang yang derhaka kepadanya, sebagaimana tidak wajib, yakni tidak mesti juga atas Allah memberi ganjaran kepada orang yang taat kepadanya mengikut pendapat yang benar. Jadi segala-galanya tidak wajib, walaupun dia kata cuma dia berjanji lah, dia janji, dia boleh tarik balik janji dengan sebab ada sebab alasan dia boleh. Rangkai kata ini menolak dakwaan golongan Khawarij yang menghukum kafir orang-orang yang berbuat dosa, dan golongan Mu'tazilah yang menganggap mesti dihukum orang fasik yang mati tanpa bertaubat. Kerana Nabi SAW telah pun menegaskan bahawa ia terpulang kepada masyiah atau kehendak Allah. Mana tak mesti lagi. Kalau mengikut Khawarij mesti masuk neraka. Jadi apa maknanya ada kemungkinan lagi Allah ampunkan itu? Ampunkan maknanya tak masuk neraka lah. Jadi kalau mesti masuk neraka sebab dia jadi kafir, dia kekal dalam neraka. Allah SWT tak akan maafkan orang yang syirik atau kafir. Ini hadis ini menolak pendapat golongan Khawarij. Mu'tazilah pula dia kata jadi fasik orang yang melakukan dosa besar itu dan mesti dihukum sebab Allah SWT katakan yang akan hukum. Tapi tidakkah kita tengok dalam hadis ini hukum itu satu, tapi masih ada lagi, boleh jadi Allah SWT ampunkan. Jadi tidak mesti, bagi mereka mesti. Kalau buat dosa, buat salah, terutamanya yang ada hukuman had itu mesti Allah SWT hukum orang itu. Kalau tidak, dia kata macam-macam lah, sia-sia sajalah hukum itu ditetapkan. Neraka itu apa? Kemudian Allah mungkin janji macam-macam lah, dia kata. Yang sebenarnya ini terpulang kepada masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiah maksudnya kehendak. Sebab itu dia kata dalam hadisnya wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu.
Wa in sya'a 'aqabah. Sya'a itulah masyiah, terpulang kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok nota 147. Sama ada orang berkenaan bertaubat atau tidak. Itulah pendapat satu golongan ulama. Menurut jumhur ulama, orang yang bertaubat mungkin tidak akan disiksa lagi. Walau bagaimanapun itu bukanlah suatu yang pasti. Bukan suatu yang pasti. Kerana manusia tidak mengetahui sama ada taubatnya diterima atau tidak. Jangan pula kita kata, jadi kalau kita tidak menjalani hukuman tu, Allah SWT boleh ampunkan kita. Jadi kita tak apalah, sedap hati, senang hati. Tak boleh begitu. Sebabnya kita tak pasti lagi Allah terima ke tidak taubat. Taubat kita tu, kalau kita kata bertaubat tu, sebab dia kata tadi, itu terpulang kepada dia. Takut kena kita tu termasuk dalam golongan yang Allah tak terima taubat. Nama macam mana? Taubat pun. Sebab dia kaitkan dengan hukuman itu, baru ada kafarah. Kalau tak ada hukuman itu, terpulang kepada dia. Jadi keadaan terpulang kepada dia itu boleh jadi dia seksa, boleh jadi dia ampunkan. Takut termasuk kita ni yang dia tidak ampunkan, walaupun kita bertaubat macam mana. Mana kita tahu. Jadi dengan sebab itu, orang yang percaya, terima hadis ini, dia tidak akan sedap hati, orang kata, nak melakukan dosa, walaupun ada jalan yang kata-kata ni taubat, tapi itu tidak mesti Allah SWT terima. Walau bagaimanapun, jangan berputus asa. Itu sajalah. Jangan berputus asa. Jangan kata tak ada jalan Allah SWT nak terima, seperti golongan Mu'tazilah ataupun Khawarij, jadi kafir terus. Bukan begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, bukan. Walau bagaimanapun nak kata kalau taubat saja mesti Tuhan terima, tidak. Tak boleh kata begitu. Sesetengah ulama membezakan di antara dosa yang menyebabkan seseorang wajib dikenakan had dan dosa yang tidak menyebabkan ia wajib dikenakan had. Kebanyakan ulama termasuk golongan Syafi'iyah berpendapat hukuman hudud boleh menghapuskan dosa seseorang atau menutupnya. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah yang sedang kita bicarakan ini. Ia memang jelas menunjukkan begitu. Ia juga disokong oleh riwayat sekian ramai sahabat, termasuk Ali bin Abi Talib, Abu Tamimah, Khuzaimah bin Thabit, dan Ibnu Umar. Hadis Ali dikemukakan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tirmidzi menghukum hadisnya itu sebagai hasan. Hakim pula menghukum sahih. Hadis Abu Tamimah dikemukakan oleh At-Tabarani dengan isnad hasan. Hadis Khuzaimah bin Thabit dikemukakan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Ad-Daraqutni, At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ad-Diya Al-Maqdisi dalam Mukhtarahnya, Abu Nu'aim dan lain-lain dengan isnad hasan. Hadis Ibnu Umar pula dikemukakan oleh At-Tabarani secara marfu'. Tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Hanafi itu, ini banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang kita sedang baca sekarang. Dan hadis yang kita sedang baca ini, hadis Ubadah, adalah yang paling tinggi antara hadis-hadis ini. Ia jelas menunjukkan sesiapa yang melakukan, melanggar mana-mana yang telah disebutkan sebelum itu, zina, mencuri dan sebagainya, lalu dia dihukum di dalam dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya, jelas. Kalau dia tidak menjalani hukuman, itu belum tentu lagi, tak tahu, terpulang kepada Allah. Kalau dia menjalani hukuman, sudah disebutkan dengan jelas. Jadi hadis-hadis yang lain boleh kita jadikan sebagai syawahid, sebagai penyokong kepada hadis ini, dan hadis ini boleh kita jadikan sebagai asas. Itulah sebabnya jumhur ulama menerima bahawa hukuman had itu menjadi kafarah, menjadi sawatir, bukan sekadar zawajir sahaja, bukan sekadar zawajir sahaja, tapi sawatir juga. Walaupun pada zahirnya tidak nampak dia bertaubat, dia menangis, dia
merayu kepada Allah, tak ada nampak begitu. Semata-mata menjalani hukuman itu. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini. Tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam masalah ini. Abul Hasan At-Talaqani Al-Hanafi dan Abu Bakar Al-Kasani atau setengah-setengah sebut Kashani, tak apalah, pengarang kitab Bada'i'us Sana'i' berpendapat hukuman hudud menghapuskan dosa, yaitu sawatir. Mereka pun berpendapat begitu. Pengarang kitab Ad-Durrul Mukhtar, yaitu Ad-Durrul Mukhtar pula berpendapat hudud tidak menghapuskan dosa, tidak menghapuskan dosa. Yang mana Durrul Mukhtar, syarah dia yang terkenal Raddul Muhtar, yang dikarang oleh Ibnu Abdin Asy-Syami. Ini masyhur dalam fiqh Hanafi. Tidak menghapuskan dosa. Yang ini bagi dia ini hudud ini, hukuman ini hanya zawajir sahaja. Yang menghapuskan dosa ialah taubat seseorang itu secara berasingan, taubat, ataupun dia betul-betul menyesal ketika menjalani hukuman, betul-betul menyesal macam seorang yang bertaubat lah. Itu baru jadi. Kalau tidak, dia tidak sawatir, dia hanya zawajir sahaja. Ia hanya sebagai pencegah dan pengancam semata-mata. Beliau berdalil dengan firman Allah di dalam ayat Muharabah berikut, dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ayat Muharabah, innama yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yurfa'u min al-ard. Itu semua hukuman itu berkenaan dengan orang yang melakukan kekacauan, membunuh, menyiksa orang, dan macam-macam lagi. Akhirnya ayat itu ini, hukuman yang demikian itu, potong tangan, bersilang dan kaki, disalib, boleh jadi dikenakan, boleh jadi dibuang negeri, dihalau, boleh jadi semua. Jadi zalika, hukuman yang demikian itu yang disebutkan sebelum itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Mana selepas menjalani hukuman itu dalam dunia, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala kata di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Ada lagi? Kenapa ada lagi? Jawab mereka, kerana mungkin dia tak ada taubat. Walaupun menjalani hukuman tak ada taubat. Sebab itu kita kata nak menyelesaikan masalah ni supaya tidak lagi diseksa di akhirat kelak, kena ada taubat. Dan taubat itu secara berasingan, semata-mata menjalani hukuman itu tidak boleh melepaskannya daripada azab neraka. Itu kata dia, ini dalilnya. Ayat ini menunjukkan mereka akan diseksa di akhirat kelak setelah dikenakan hukuman had ke atas mereka di dunia. Kerana itu hukuman had bukan merupakan penghapus dosa, bukan sawatir katanya, tetapi zawajir. Walaupun bagaimanapun, tidak menghapuskan dosa, walaupun di akhirat besok kena seksa, sekurang-kurangnya dalam dunia ni orang takut dah nak buat, nak menceroboh orang, nak menyamun orang, dia takut dah. Sekurang-kurangnya itulah hasil, apa faedahnya. Tapi kepada tuan diri yang melakukan dosa itu tidak berguna. 2 kali kena seksa. Di dunia pun kena seksa, hina. Di akhirat besok pun kena seksa juga, hina juga. Macam sekarang ni banyak kita dengarkan kes-kes yang berat-berat, yang kira-kiranya dikenakan had lah, macam rogol, kes rogol, kemudian bunuh kan. Ni yang macam ni dia akan berulang. Kalau tidak ada hukuman yang betul-betul zawajir, yang menakutkan. Kalau buat macam ni, kiranya tak berani. Kalau berani lagi, kurang-kurangnya tanggungjawab itu selesai. Allah SWT tak tanya dah pemerintah, kenapa kamu tak laksanakan hukuman ini? Kenapa? Ni kalau hukum Islam tak berjalan pun, kalau mengikut golongan ulama ni,
Kalau dia tidak bertaubat, tak lepas lagi, besok kena pula. Mengikut golongan ni jadi lebih ketat lah. Lebih ketat. Golongan ulama yang tidak bersetuju dengan mereka membantah dengan alasan ayat itu turun berkenaan dengan puak Quraniyin yang telah murtad setelah mereka memeluk agama Islam. Jadi ayat ini keluar daripada tajuk perbincangan, di luar daripada tajuk perbincangan. Kerana itu ia tidak boleh dikemukakan sebagai dalil di sini. Justru masalah yang sedang diperbincangkan sekarang ialah tentang orang-orang Islam yang cerita dalam ayat ini tentang orang kafir, orang murtad. Ini ceritanya ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Kata pihak ni pula. Dia ada kaitan dengan puak-puak Quraniyin. Puak-puak Quraniyin, Uql dan Quraniyin. Ada beberapa orang mereka itu bila pergi ke Madinah, duduk di sana, tak sesuai cuaca Madinah tu. Jadi perut mereka jadi kembung, busuk, kena penyakit busuk. Lalu Nabi SAW mengarahkan mereka supaya pergi ke kawasan kawasan unta sedekah zakat itu dipelihara di situ. Nabi SAW suruh ishrabu min albaniha wa abwaliha, kamu minumlah susunya dan air kencingnya. Itu panjang pula cerita ni, kita nak bincang tentang ini saja. Mereka pergi dan buat begitu, memang sembuh. Jadi hilang penyakit. Bila hilang, dia main perangai jahat. Dia ambil semua unta-unta tu bawa lari. Dan penggembala unta Rasulullah SAW dibunuhnya di situ. Dan dia bunuh bukan bunuh main-main begitu saja, mudah-mudah begitu. Dia cungkil mata, dia selarkan dengan besi panas yang merah tu kena mata. Jadi ada salah seorang penjaga, dia sempat tengok dan dia dapat melarikan diri. Lalu sahabat itu pergi cerita kepada Rasulullah SAW dan dikejar. Mereka dikejar oleh sahabat-sahabat, dapat tangkap. Dan mereka ni murtad. Jadi banyak kes dia. Maka hukuman dalam dunia dilakukan, di akhirat pula akan kena. Kenapa? Kerana mereka tidak Islam. Yang kita bincangkan sekarang ni orang Islam yang melakukan dosa. Bila dia menjalani hukuman, itu yang jadi kafarahnya. Bukan kita bincang tentang orang kafir. Ini cerita orang kafir. Jadi kamu bawa ini jadikan sebagai dalil, tak betul, tak kena. Ini kata golongan jumhur ulama. Memanglah tidak ada sesiapa pun mengatakan dosa-dosa orang kafir juga dihapuskan. Walaupun ayat ini tidak menjadikan kekufuran dan kemurtadan sebagai tajuk perbincangannya, malah mengaitkan hukuman dengan perbuatan menyamun, maka siapa saja yang terlibat dengan perbuatan menyamun termasuk di bawahnya. Jadi kalau dia Islam, dia tidak akan ada hukum macam ni. Sebab Nabi SAW sudah kata dalam hadis, kalau dia menjalani hukuman, hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Kita kena kaitkan dengan itu. Walaupun dia sebutkan beberapa perkara di sini. Sama ada dia seorang Muslim, murtad, kafir sejak asal lagi, atau kafir zimmi, semua termasuk. Cuma kalau kafir itu di akhirat besok tak lepas dia, sebab dia tidak terhapus dosa. Kalau Islam, kita pakai hadis ini lah. Ini hadis ini yang mengkhususkan umum ayat ini. Walaupun di dalam ayat itu boleh masuk macam-macam golongan itu. Islam pun boleh, yang murtad pun boleh, kafir asal pun boleh, kafir zimmi pun boleh. Jadi nak bezanya di mana? Bezanya terletak pada hadis ini lah. Kalau Muslim, ini hadis ini kita pakai. Kalau tidak Muslim, maka kita pakai ayat tadi. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Menurut Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, hukuman yang tersebut di dalam ayat ini mungkin mengambil kira keadaan pelakunya.
bukan perbuatan yang dilakukan. Ada kalanya hukum dia berbeza, dia bergantung kepada pelakunya, bukan perbuatan yang dilakukan. Jadi dalam kes ini pelakunya itu orang kafir, yang dilakukan sesuatu yang boleh juga dilakukan oleh orang Islam. Jadi bila perbuatan yang sama, perlakuan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeza keadaannya, satu Muslim, satu lagi kafir, hukumnya tak sama. Itu mengikut penilaian dia, hukumnya tak sama. Kerana maksiat yang sama tidak semestinya mengakibatkan balasan hukuman yang sama berat. Kalau ia dilakukan oleh seorang mukmin, hukumannya boleh jadi agak ringan kerana keistimewaan iman yang ada padanya, berbanding dengan kalau maksiat itu dilakukan oleh seorang kafir. Berbeza. Jadi kita kena tengok sudut pandang yang berbeza, tak boleh kita kata sama. Oleh itu perbuatan menyamun oleh seseorang mukmin memanglah teruk dan dahsyat. Tetapi perbuatan yang sama oleh seseorang kafir lebih teruk dan lebih dahsyat lagi. Maka ayat di atas tidak boleh dijadikan dalil tentang orang Islam yang telah menjalani hukuman had di dunia ini akan diseksa pula di akhirat nanti, lantaran hukuman yang tersebut di dalamnya mengambil kira keadaan pelakunya, bukan mengambil kira perbuatan yang dilakukan. Boleh juga dikatakan hadis Ubadah mengkhususkan umum ayat atau menjelas dan mentafsirkannya. Jadi Maulana Abdullah Syafii ini walaupun dia kuat Hanafi, tapi di sini nampaknya tidak. Dia sebagai ahli ilmu, dia fikir juga, dia tanya ni lain, ni tak boleh kita bawa ayat ini dalam kes ini, sebab ayat ini dia berkenaan dengan orang kafir. Walaupun perbuatan yang sama dilakukan orang Islam, orang kafir pun laku juga, tapi boleh jadi hukuman dia tu berbeza kerana pelakunya, bukan kerana perbuatan itu. Dia tengok dari segitu. Ini kita nak bincang dari segi hujah masing-masing lah, hujah masing-masing dan apa pendapat pihak lain. Sebab benda ni kadang-kadang yalah, kalau nak kira ini bukan lagi bab dia, kalau nak kira, tapi hadisnya sudah ada kan. Kalau nak kira ini dia ada bab jinayah apa semua tu ada, tetapi nak sampai ke situ bila tak bila kan. Kemudian benda ni pun ramai orang keliru, tak tahu yang hukum Islam ni macam mana, apa kelebihannya. Yang nampaknya kurang saja. Jadi menakut-nakutkan, kadang-kadang sama-sama Islam pun dia menakut-nakutkan orang kafir, menakut-nakutkan orang Islam, dia tidak faham cerita. Dia tidak faham. Golongan Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka juga berdalil dengan firman Allah berikut. Jadi dalil mereka masing-masing ayat Quran, tapi ada bantahan lah. Sebab dalil itu tidak, macam kita bincang malam tadi, tidak qat'i dalalah, tidak jelas, masih boleh ditakwil lagi. Dia kata faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi inna Allah ghafurur rahim. Bermaksud, maka barang siapa bertaubat, dia, yakni selepas ni ayat ni selepas daripada cerita wasadiq, pencuri lelaki ataupun perempuan, maka barang siapa bertaubat, yakni di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok dia kata, hukuman sudah dilaksanakan, tapi dia sebut sesiapa yang bertaubat selepas dia melakukan kejahatan itu, dia sebut taubat. Maknanya taubat tu kena ada. Yang kata Allah tu ampunkan, terima taubat dia setelah menjalani hukuman itu. Ini menunjukkan tanpa taubat semata-mata menjalani hukuman itu tidak boleh menjadi kafarah kepada seseorang. Dia kena ada taubat. Ini dalil. Sebab kalau dalam ayat Quran kita tengok, selepas dia sebutkan hukuman was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Selepas itu ini ayatnya menunjukkan cara dia, selepas menjalani hukuman, taubat, tertib dia. Itu sepatutnya. Orang yang bertaubat begini, mana kena taubat secara berasingan. Yang kata Allah terima taubat tu setelah dia bertaubat,
bukan semata-mata dia menjalani hukuman itu. Hukuman itu telah dia jalani dah, tapi disebut lagi taubat. Ini kata mereka. Kata mereka, ayat ini menyusuli ayat hukuman potong tangan ke atas pencuri. Ia jelas menunjukkan hukuman had itu sendiri tidak menghapuskan dosa, kecuali kalau pelakunya bertaubat dan memperbaiki diri. Pihak jumhur ulama pula membantah hujah-hujah ini. Kita ni kan, yang biasa-biasa ni kalau kita dengar, sedap juga hujah dia kan. Jadi kita kena tengok semua pihak. Kena tengok semua pihak. Yang sebenarnya hujah siapa yang lebih sedap, lebih kuat. Yalah, kalau nak kita lepas satu ayat Quran dia bawa, bukan senang. Nak kita tolak tu bukan senang. Pihak jumhur ulama pula membantah hujah ini. Kata mereka, tidak terdapat dalil di dalam ayat ini untuk maksud itu. Malah makna yang zahir bagi ayat itu ialah orang yang bertaubat sesudah melakukan perbuatan mencuri dengan arti keadaannya selepas itu elok, dan dia memperbaiki diri di samping berazam untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama, maka Allah menerima taubatnya, mengasihaninya dan menyucikannya daripada segala dosa. Adapun dosa mencurinya, ia telah pun hilang dengan terlaksananya hukuman had ke atasnya. Penghapusan dosa mencurinya tidak terhenti di atas taubat lagi. Pendek kata, ayat ini hanya berkaitan dengan taubat dan perbuatan memperbaiki diri selepas melakukan sesuatu dosa seperti mencuri. Itu yang nak sebutnya. Bukan ada kena-mengena dengan hukuman itu. Jadi seseorang itu sepatutnya bila dia melakukan apa saja kesalahan, terutamanya yang ada hukuman had, dia kena bertaubat. Sepatutnya begitu. Itu anjuran daripada Allah SWT. Jangan dia tunggu terima nak dikenakan hukuman saja. Itu tak sepatutnya begitu. Ada kalanya kan kita ni ada kalanya tidak ada kena hukuman pun, jadi kita tak mahu serik lagi kan, tak menyesal ke? Jadi ini maksud firman Allah SWT ni. Sama ada hukuman had ke atau tidak ada, sepatutnya orang Islam dia kena insaf, dia kena bertaubat daripada perbuatan dia tu. Tetapi kalau dia sudah menjalani hukuman berdasarkan hadis ini, sudah hapus dah dosa dia. Ini nak cerita ni apa yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang mukmin apabila dia melakukan dosa, sama ada dia menjalani hukuman atau tidak. Yang sepatutnya dia insaflah, berhentilah, perbaiki dirilah. Ini maksud ayat ini. Bukan dia nak kata kalau sudah menjalani hukuman pun mesti kena bertaubat. Kalau tak bertaubat Allah tak terima. Bukan begitu. Ini masing-masing pendapat lah kan. Ada juga ulama berpendapat makna ayat ini ialah orang yang bertaubat dari mencuri dan memperbaiki dirinya, Allah menerima taubatnya dan mengampuninya, dengan arti gugurlah hak Allah daripadanya. Gugurlah hak Allah daripadanya. Adapun hak manusia berupa potong tangan dan mengembalikan barang yang dicuri, itu tetap tidak gugur. Jadi yang dikatakan Allah taubat itu hak dia, sekadar itu saja. Tetapi menurut Asy-Syafi'i, hak manusia juga boleh gugur jika kes belum lagi diangkat kepada pemerintah dan orang yang barangnya dicuri pula memaafkan. Dalam kes ini, jadi sebab Imam Syafi'i kata jangan bawa kes ini kepada mahkamah. Kalau kita sekarang ni mahkamah lah. Contoh yang biasanya yang selalu kita hadapi dalam kes pelanggaran aksiden di tengah jalan yang kecil-kecil itu, kita selesaikan sama kita. Apa sepatutnya saya kena bayar? Tak payahlah bawa kes ini ke mahkamah. Sebab kalau bawa ke mahkamah banyak perkara, banyak perkara. Satunya susah pergi mari, yang keduanya dia mesti kena macam ni. Dia mesti ada charge dia. Jadi itu tak perlulah, kita boleh selesai. Sama juga dengan kes curi ni. Jangan kita ingat curi ni, misalnya kes jenayah ni, bila curi macam mana-mana pun mesti kena potong tangan dia. Satunya kena cukup nisab dia tu dulu. Itu satunya kena cukup nisab dia dulu. Kalau tak cukup, tak kena. Yang kedua, benda tu diletak di tempat yang sepatutnya ke?
atau tidak, panjanglah syarat-syarat dia. Kalau andai kata semuanya sudah cukup, tiba-tiba kes ini tidak dibawa ke mahkamah, keluarga pencuri ini pergi bertemu dengan orang yang barang dia dicuri, dia minta maaf, dia cerita macam-macam, dia nak bagi balik, saya sanggup bagi lebih lagi kepada awak, ini sebab anak saya ni memang tak cerdik, inilah yang paling tak cerdik dia, jadi minta maaf lah. Jadi dia terima. Katakanlah dia terima, kita sudah bagi balik barang, tak kena hukuman ini, tak kena. Jadi jangan ingat bila kata kekat tangan, potong tangan itu mesti tak boleh lari macam mana-mana. Tidak begitu. Tidak begitu. Baik, kalau sekarang ni tuan punya barang tu dia sudah maafkan, tak apalah, benda ni kita tak bawa ke atas. Sebab kalau bawa ke atas, barulah ada hukuman ini, hukuman potong tangan. Sebab ini tanggungjawab pemerintah. Bila orang bawa kes kepada dia, menjadi tanggungjawab dia. Selagi tak bawa, tidak. Sebab itu Nabi SAW banyak dalam hadis-hadis dia cuba isyaratkan supaya lepas. Bukan makna Islam ni suka sangat nak seret manusia supaya dikenakan hukuman had itu dan had ini, tak ada itu sebenarnya. Tak ada. Kalau boleh, dia tak mengelak. Misalnya Maiz tu sendiri, dia mari cakap Rasulullah balik, dia buat tak tahu. Mari sebelah sini pun dia buat tak tahu. Kemudian apa dia berdasarkan setengah hadis nampak macam selalu terus benda itu berlaku. Sebenarnya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain, dia lama juga. Dalam masa yang lain pula Nabi SAW kata, kamu gila ke? Kalau gila, mana buang kes lah, tak ada lekat kes itu. Kalau gila, sebab benda ni berlaku ni, hukum ni dia kena ke atas mukallaf. Dia kata saya tidak gila. Nabi SAW kata lagi, takut kamu buat gini saja, bukan maksud zina yang sebenarnya. Macam-macam lagi boleh berlaku kan? Dia kata tidak. Dia memang sedar, dia tahu. Tengok. Jadi maksudnya Nabi SAW cuba seboleh-bolehnya untuk tidak melaksanakan hukuman itu, walaupun sudah sampai kepada dia, sampai kepada pemerintah. Dia cuba. Sebab itu dia kata, ada hadisnya, idrakul hudud bisyubhat, elakkan hukuman had dengan sebab adanya syubhat. Apa-apa syubhat? Kekeliruan, takut kamu tidak sedar, oleh kerana kamu perasan, kamu rasa serondong sangat, kamu rasa suka sangat, kamu ingat kamu sudah berzina. Sebenarnya boleh berlaku. Maaflah saya cerita ni nak suruh terang. Sebenarnya kemaluannya tak masuk lagi dalam kemaluan perempuan itu, cuma di tepi-tepi, tapi dia rasa macam masuk, takut gitu. Kalau begitu tak kena lagi, walaupun keluar air mani pun di luar tak kena lagi, takut kamu perasan saja. Itu maksudnya. Jadi bila ada syubhat boleh jadi, dia akan kata boleh jadi juga saya bentak ke apa, pasti boleh jadi, dia akan keluar macam tu. Kalau keluar macam tu sudah ada keraguan. Bila ada keraguan, buang saja kes. Itu cara. Dalam kes ni kan tak ada saksi kan? Tak ada saksi, tak ada saksi. Sepatutnya ada saksi baru tak. Pasal dia mengaku. Pasal dia mengaku, kes mengaku lah itu. Tanpa saksi. Sebenarnya di zaman sahabat dulu tak ada satu pun kes dengan sebab saksi, dengan sebab mengaku. Kenapa begitu? Kalau kita tengok hadis ni nampaklah kenapa. Sebab dia sedar menjalani hukuman had itu kafaratul lah, menjadi penghapus kepada dosanya. Dia sedar, dia yakin. Jadi kalau kita tengok keadaan sahabat yang begitu yakin tu, sepatutnya kita terimalah pendapat jumhur ulama, sepatutnya. Tapi kita percaya tentulah sahabat-sahabat ini dia bukan sekadar menjalani hukuman begitu saja. Yang Nabi kata dia taubat dia sampai begitu tinggi, mesti dia ada taubat juga. Bagaimanapun taubat itu elok ada, bukan kita kata tak perlu ada taubat itu. Kalau kita tengok dalam ayat ni, memang dia nak begitu pun, memang nak begitu. Cuma semata-mata tu boleh jadi penghapus dosa ke tidak, itu saja yang khilafnya. Itu saja yang khilaf. Dari segi kalau bertaubat, semua kata lebih bagus, itu semua kata begitu. Antara dalil golongan Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka dalam masalah ini lagi ialah firman Allah berikut, walladzina yarmuna al-muhsanat
thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Bermaksud, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebablah mereka 80 kali sebab. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. 4 itu maksudnya ayat yang keempat lah dalam surah berkenaan. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu, yakni dari kesalahannya yang tersebut, serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu ayat yang kelima, surah An-Nur, daripada ayat nombor 4 hingga nombor 5. Kata mereka, ayat ini merupakan dalil yang paling kuat tentang perlaksanaan hukuman had tidak menyucikan qadhif, yakni orang yang melempar tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, daripada dosa, dan tidak melepaskannya daripada kefasikan, kecuali setelah dia bertaubat baru lepas. Ini menunjukkan kena ada taubat tu syarat, baru lepas. Kalau tidak tak, itu kata mereka lah. Ia menunjukkan Allah hanya menjanjikan keampunan dan rahmat kepada orang yang bertaubat dan memperbaiki diri setelah melakukan dosa-dosa seperti itu. Hujah ini itulah kata mereka. Setelah menjalani fajliduhum 80 jaldah, setelah menjalani hukuman 80 sebatan itu, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima sekali-kali dah kesaksian mereka. Mereka itu orang fasik. Masih ada itu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Selepas itu, wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, barulah hilang kefasikan yang dikatakan sebelum itu, barulah hilang kefasikan. Jadi maknanya kena bertaubat. Selepas menjalani hukuman sempat 80 sebatan itu, dia bukan berhenti setakat itu, tapi dia kata kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri selepas itu, maka Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dikaitkan dengan perbuatan taubat tadi dan memperbaiki diri. Hujah ini dibantah oleh pihak jumhur ulama dengan kata mereka bahawa had qadhaf bukan sebab sahaja, bahkan 2 atau 3 perkara seperti tersebut di dalam ayat hukum qadhaf yang disebutkan tadi. Jadi had dia tu bukan itu saja, sebab 80 sebab itu saja, tapi ada beberapa perkara yang disebut di sini. 1 sebab, 2 tidak diterima kesaksian. Itu termasuk dalam package dia. Package had, bukan 1 saja, sebab itu saja, bukan. Ini mengikut jumhur ulama. Dan 3 menjadi fasik kerananya. Jadi gabungan 3 perkara itu. Walau bagaimanapun kedudukannya tidak sama, hukuman sebab tidak terangkat dengan bertaubat. Bertaubat pun dia kena juga hukuman sebab itu. Taubat pun, sebab apa? Hukuman itu adalah wajiban yang Allah tentukan kepada pemerintah. Pemerintah kena melaksanakan kalau dia sampai ke situ kepada dia. Dan masyarakat juga yang melakukan dosa ini, dia kena menjalani hukuman itu baru dia betul. Sebab ini semua arahan ini kepada manusia, kepada manusia. Orang yang bertaubat tetap dikenakan hukuman sebab seperti orang yang terus melakukan kesalahan tersebut menurut ijma' ulama. Kalau kes itu sampai kepada pemerintah lah, sampai kepada penguasa. Kalau tak sampai lain kita, berdosa dengan Allah saja. Kalau sampai kepada pemerintah, menjadi kewajipan pemerintah itu melaksanakan. Walaupun dia bertaubat, tak lepas dengan taubat itu.
Akan tetapi menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad, hukum tidak diterima kesaksian dan hukum menjadi fasik boleh hilang dengan sebab taubat. Yang boleh hilang dengan sebab taubat dua perkara. Jadi fasik. Kemudian tidak diterima taubat, tidak diterima kesaksian itu hilang. Jadi lepas itu boleh diterima pula kesaksian mereka dalam apa-apa perkara lah. Berdasarkan istithna yang tersebut di dalam ayat, itu berkait dengan kedua-dua jumlah yang terdekat sebelumnya. Illa, kecuali. Kecuali itu dia nak kecualikan yang mana? Yang tersebut sebelum itu, jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lama. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang fasik. Dua. Jadi dua perkara itu boleh hilang. Yang pertama tak boleh hilang, tetap ada. Dua perkara yang boleh hilang kalau dia bertaubat. Mana kita boleh terima kesaksiannya selepas itu. Yang kata tak boleh sampai bila-bila tu kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat boleh. Kita nak tahu macam mana dia bertaubat, tengok berubah lah. Kan dalam ayat sebelum ini disebutkan wa aslahu, dalam ayat ini pun sebut juga wa aslahu, memperbaiki diri. Melalui memperbaiki diri itu kita dapat lihat perubahan itu. Dan yang keduanya, hukum fasik, kita tak boleh kata dia fasik lagi. Sebab kalau kata fasik, banyak perkara lah, tak boleh jadi saksi lah dalam kes-kes lain. Sebab dia fasik. Tak boleh jadi wali apa semua, fasik. Saksi untuk kahwin apa semua tak boleh, sebab dia fasik. Berbeza dengan Abu Hanifah, kerana beliau berpendapat kesaksian qadhif tetap tidak diterima buat selama-lamanya. Inilah berbeza hukum dia tu daripada yang lain, selagi dia masih hidup. Sebab Allah SWT kata jangan terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jadi kecuali itu tak termasuk yang ini. Kecuali itu hilang, nama fasik itu saja. Itu bagi dia. Bagi beliau, istithna di dalam ayat di atas hanya berkait dengan jumlah terakhir saja, yaitu wa ulaika humul fasiqun, itu saja. Bukan berkait dengan sebelum itu. Yani dengan sebab bertaubat semua terhapus, tiga-tiga kalau nak kira tiga-tiga, sebab 80 sebatan pun terhapus, terangkat. Tidak terima kesaksian pun tak ada dah, boleh terima. Dan fasik tidak jadi fasik dah, tidak begitu. Mengikut Imam Abu Hanifah, illa ni istithna dia berkait dengan yang terakhir saja, yaitu jadi fasik itu saja yang hilang. Dua yang sebelum itu tak hilang. Sebab kena tidak boleh diterima saksi sampai selama-lamanya, itu pun ada, tetap ada. Bagi Imam Malik dan jumhur ulama, dia kata dua yang boleh hilang. Yang tak boleh hilang satu, yaitu sebab 80 sebatan itu tak boleh hilang dengan bertaubat. Yang boleh hilang ialah tidak diterima kesaksian buat selama-lamanya, itu boleh hilang dengan taubat. Dan fasik, jadi fasik, itu pun boleh hilang. Itu beza pendapat. Dengan itu, yang hilang dengan sebab taubat di sisi beliau hanyalah nama fasik sahaja, satu saja yang hilang. Adapun hukum tidak diterima kesaksian, ia terus kekal walaupun selepas bertaubat dan memperbaiki diri. Itulah besar dosanya dan akibatnya. Jadi menuduh orang berzina, sama ada lelaki atau perempuan, sama saja. Imam Abu Hanifah membezakan di antara hukum qadhaf dengan hukum semua dosa besar yang lain, seperti zina, mencuri, minum arak, berjudi, dan lain-lain. Beliau seperti tiga imam yang lain berpendapat kesaksian orang-orang yang bertaubat daripada dosa-dosa besar yang disebutkan tadi diterima setelah kesalahan-kesalahannya dikenakan hukuman had. Kalau yang lain, kesaksian dia boleh jadi saksi pula lepas tu. Kalau kes-kes lain sama lah,
orang lain, imam yang lain itu sama juga begitu. Beliau cuma berbeza daripada mereka tentang orang-orang yang bertaubat daripada dosa qadzaf, yakni menuduh orang berzina. Itu saja ya. Menuduh orang berzina. Kemudian menuduh orang meliwat. Macam mana? Adakah termasuk di sini? Misalnya kan, adakah termasuk di sini? Menuduh orang, misalnya kita kata melakukan perbuatan mengeluarkan air mani dengan sendiri, yang kita panggil merancang. Adakah termasuk di sini? Memuaskan nafsu sendirilah dengan cara dia sendiri, yang kita panggil dalam bahasa Arabnya istimna. Atau menuduh orang itu lesbian. Adakah termasuk? Dosa besar, semuanya dosa besar. Tapi tidak, yang ini tak termasuk. Ini zina. Zina ni paling besar. Zina paling besar. Sebab apa? Dengan sebab berzina ni sesuatu yang dengan melakukan benda lain tak berlaku, dia berlaku. Jadi mana mesti ada lelaki dan perempuan? Macam mana? Mesti ada lelaki dan perempuan. Dan pada kemaluan yang tertentu. Kubur, bukan dubur. Itu tak termasuk. Sebab apa? Sebab kenikmatan yang sebenarnya di situ. Dan perubahan besar berlaku dalam dunia ini di situ. Dapat anak. Yang lain tak ada dapat. Tak dapat anak. Ini tak manusia seorang. Lahir seorang manusia di dalam dunia. Itu besar. Dan perubahan yang berlaku kepada seorang perempuan pun berbeza. Dengan sebab benda-benda lain, buat benda-benda lain tak ada apa. Ustaz, ya. Kalau dia orang tempat orang berzina, tapi dengan mata dia tak nampak, cuma dalam bilik aja, tapi dia tak nampak orang itu bersetubuh, tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi banyak berlaku itu. Lelaki dan perempuan. Dia memang dalam bilik. Lelaki dan perempuan. Jadi dia tuduh berzina. Tak boleh, jangan tuduh. Sebab dia tak nampak. Dia tak nampak. Kalau dia nampak pun dia seorang, dia tak boleh kata. Mesti empat. Banyak berlaku itu dia tangkap tu. Tak boleh. Cuma tangkap tu mungkin dari segi sudut lain lah. Dari sudut pencegahan. Dari sudut pencegahan takut berlaku perkara yang lebih berat lagi. Bukan atas dasar kata dia tu memang telah berzina, itu tak boleh. Tak boleh. Kata orang berzina ni berat. Sebab seorang perempuan kan daripada keadaan biasa jadi berubah. Yang keluar mari kotor, tak mari dah kotor. Kalau yang orang kata alahan, ya alahan semasa mengandung tu tadi apa yang berlaku. Macam-macam pelik kan, muntah-muntah. Tak perlu sakit gigi pun sakit gigi, sakit kepala, macam-macam berlaku. Jadi sistem tubuh dia berubah tu, berbeza dengan perbuatan lain. Itu sebabnya. Lepas tu dari segi kita kata walaupun liwat, puaskan nafsu juga, homoseks ke ataupun lesbian ke, lain-lain lagi, lelaki dengan perempuan pun dia berbeza. Sebab itu bukan tempat yang sebenarnya, tempat nikmat yang sebenarnya, bukan begitu. Yang dikatakan nikmat itu di lain. Dia lain. Sebab itu dia khususkan dengan zina. Zina lain. Itu disebut lain, namanya pun lain. Jadi bukan bermakna tak perlu ada hukuman. Hukuman tu kena ada. Cuma dari segi ni, nak termasuk dalam ayat ni, adakah termasuk? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Kerana bagi beliau kesaksiannya tidak boleh diterima buat selama-lamanya. Allah SWT kata dah buat selama-lamanya. Apa makna kata buat selama-lamanya? Kalau dia kata jangan kamu terima tahu kesaksiannya saja begitu, boleh tahan. Ini dia kata buat selama-lamanya. Artinya buat selama-lamanya tu takkanlah tak ada ketikanya orang tu bertaubat. Mana jangan dia bertaubat pun tak boleh hilang yang ini. Itu kata dia. Jadi bagi Imam Abu Hanifah kesannya terhadap qadzif lebih berat lah. Sebab 3 perkara kena atasnya. Yang boleh hilang hanya satu saja, nama fasik itu, kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, kalau dia tidak bertaubat, masih lagi macam-macam maksiat dilakukannya, tetap fasik. 3-tiganya kena. Tapi bagi orang lain hanya kena 2 saja kalau bertaubat. Kedua-dua je boleh hilang.
Dia satu saja boleh ingat, orang lain dua boleh ingat. Yang pertama kena sebab itu tak boleh ingat. Begitulah bezanya. Kalau tidak diterima kesaksian juga termasuk dalam had qadhaf, dan ia merupakan satu juzuk daripadanya, tidak seperti semua hukum had yang lain, sehingga penuduh yang telah bertaubat juga tetap tidak diterima kesaksiannya juga selama-lamanya menurut Imam Abu Hanifah. Maka nyatalah sudah bahawa hukum had qadhaf berbeza daripada sekalian hukum hudud yang lain. Qadhif tidak bersih daripada dosa qadhafnya, melainkan dengan taubat. Itulah yang zahir daripada ayat hukum qadhaf di atas. Ini berarti ia berbeza daripada sekalian hukum hudud yang lain, kerana ia merupakan penghapus dosa dan menyucikan jiwa dengan sendirinya tanpa perlu kepada taubat setelah menjalani hukuman hadnya. Baik, habis di situ dalil mereka berupa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mereka juga ada dalil lagi berupa hadis-hadis. Jadi maknanya kalau kita katakan mazhab, jangan kita main-main lah, Kalau sudah kata mazhab, dia bukan seorang dua ulama, yang ketua dia tu memanglah hebat lah, macam Imam Abu Hanifah. Dia di bawah-bawah dia ni bukan main hebat, dan dia bukan kata saja, dia ada dalil. Apabila kita belajar ini baru kita tahu apa dalilnya. Kenapa orang hormat sangat kepada imam-imam besar? Kenapa? Inilah jasa dia, bukan senang. Jadi dia susun, tengok, dia perhati, dapat kesimpulan dia. Orang ni susun, perhati, kaji, dapat kesimpulan. Semuanya bagaimanapun dia ada kaitan dengan Quran dan Sunnah, ada kaitan dalam penjagaan dan pemeliharaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Semuanya begitu. Antara dalil mereka lagi ialah hadis Abi Umayyah Al-Makhzumi tentang seorang pencuri yang mengaku mencuri setelah dikemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah memerintahkan supaya tangannya dipotong, ia dibawa kembali kepada baginda. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah." Orang itu pun berkata, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Ini yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, terimalah taubatnya." Hadis ini dikemukakan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata mereka, kalau hukuman had itu sendiri memang menghapuskan dosa, tidak perlu lagi ia beristighfar selepas tangannya dipotong. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruhnya beristighfar. Dengan itu dapat diketahui bahawa hukuman had itu sebenarnya adalah untuk ancaman dan pencegahan, yakni zawajir. Dalam istilahnya dipanggil zawajir, bukan sebagai penghapus dosa, yakni sawatir, bukan ini. Pihak jumhur ulama membantah hujah itu dengan mengatakan perintah Nabi SAW supaya bertaubat itu ialah supaya orang berkenaan tidak melakukannya lagi kesalahan yang sama pada masa akan datang. Itu maksudnya. Boleh jadi juga Nabi SAW menyuruh dia bertaubat daripada segala dosa. Apa artinya kata-kata seseorang bahawa hukuman had tidak menghapuskan dosa setelah hadis-hadis yang sahih dengan jelas mengatakan ia adalah penghapus dosa-dosa? Apa artinya? Jadi itulah dia kata, jadi dia takwil, dia takwil. Walau bagaimanapun kalau kita perhatikan, semua ni memang semua kata elok, baik sekali kalau dia tu bertaubat, meminta ampun, barulah ada kesan yang sebenarnya. Kalau dia tidak insaf lagi, tak bertaubat, maknanya tak menyesal. Boleh jadi dia akan melakukan pula.
Boleh jadi akan melakukan pula. Jadi dari segi kita nak bagi faham kepada penjenayah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa ni, dia kena kaitkan dengan ini juga. Sebab ini yang akan mencegahnya daripada mengulangi perbuatan itu di masa akan datang. Dan dia akan ingat hubungannya dengan Allah. Ini kalau orang Islam lah, kalau orang kafir tak ada timbul masalah ni. Tak ada timbul masalah ni. Ini masalah orang Islam. Jadi kita begitu. Sebabnya kita percaya kan ada syurga, ada neraka. Neraka tu untuk siapa? Untuk siapa? Jadi kalau kita ni tak menyesal lagi, tak bertaubat, boleh jadi masuk neraka. Kalau betul pendapat itu, macam mana? Walaupun kita tak dapat kata dengan pasti sekarang ni ada khilaf. Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Yang sebenarnya yang mana? Tak ada siapa boleh tanya Allah. Boleh tanya Rasulullah, dia sudah mati dah Rasulullah. Jadi sekarang nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita kena andaikan bagaimana kalau yang di pihak Abu Hanifah itulah yang benar. Maka kita mudah-mudah tak mahu taubat, kita kira selesai dengan menjalani hukuman itu. Kalau betul di pihak dia, macam mana je? Jadi kita tak boleh mudah-mudah dengan taubat dia juga. Sebenarnya baru ada kesan terhadap seseorang itu kalau dia ada keinsafan. Keinsafan itulah yang dikatakan taubat. Itulah maksudnya, supaya berkesan hukum itu, bukan semata-mata dari segi zahir sahaja. Baik. Sesetengah ulama mengambil sikap tawakuf tentang sama ada hukuman had menghapuskan dosa atau tidak. Dia tak mahu kata apa. Pasal apa? Dalil sebelah sini pun kuat juga, sebelah sini pun kuat juga, dia tawakuf. Ada juga pihak ulama yang berpendapat begitu. Mereka tidak membuat apa-apa keputusan mengenai ini. Jadi dia kata serah kepada Allah. Yang mana? Alasan mereka ialah hadis Abi Hurairah yang meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, la adri al-hudud kaffaratun li ahliha amla. Bermaksud aku tidak pasti sama ada hudud itu menghapuskan dosa orang yang menjalaninya atau tidak. Jadi Nabi tidak pasti pula di sini. Sebab itulah kadang-kadang hadis ni kalau kita tak belajar dengan betul kan bingung je. Kenapa yang tadi dia kata begitu, yang ini pun dia kata dia tak tahu pula. Jadi dari segi logiknya, logik ni kita belajar hadis, kita kena kata yang dia tidak tahu ni lebih dahulu, di peringkat dahulu. Yang dia kata begitu dia sudah tahulah. Jadi kafarah tu, kalau tidak apa artinya dia memang jelas kata menghapus dosa, tiba-tiba dia kata tak tahu pula. Itu tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab. Adakah seorang Nabi macam tu? Jadi itu sebab jumhur ulama mengatakan tak boleh bawa ni cerita dulu sebelum dia tahu. Dan itu bukan satu kekurangan sebenarnya, satu kelebihan di pihak kita orang Islam, bahawa apa-apa yang Nabi SAW cerita tu bukan mengikut nafsu dia, sesuka hati. Berapa banyak dia tak tahu pun apa kedudukannya. Barulah kita terasa bahawa ini semua ni arahan dan bimbingan daripada Allah SWT, bukan mengikut sesuka hati dia. Barulah kita nampak dengan adanya benda-benda macam ni. Kalau tidak, kalaulah kita kata orang yang mengaku jadi Nabi yang biasa ni, yang tak betul, dia takut orang kata dia tak tahu, jadi dia akan jawab suka hati dia. Di situlah dia terkenal, dia terperangkap sebenarnya. Bila dia jawab ada tak betul, orang kata macam mana? Ada pun Rasulullah SAW dia berterus terang, sahabat-sahabat cukup faham keadaan dia. Ada kalanya dia kata tak tahu, dia tak pasti. Lepas tu bila dia sudah pasti, dia cerita, sahabat faham lah. Oh yang dulu tu kira-kiranya belum ada wahyu lagi ke, ataupun terlalu umum lagi gambaran diberikan kepadanya sehingga dia tidak boleh membuat keputusan. Lalu kemudian tu bila dia kata kafaratullah dalam hadis ini, kira-kiranya sudah dapat maklumat baru lah, wahyu yang baru. Baik. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, kata beliau hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ahmad dan Al-Bazzar juga turut meriwayatkannya di dalam musnad masing-masing.
Para ulama hadis berbeza pendapat tentang mausul atau mursalnya hadis ini. Menurut jumhur ulama, hadis Ubadah lebih sahih dan kesahihannya disepakati, semua terima. Kalau di hadis Ubadah yang kita baca ni, di pihak yang mengatakan kafarah itu semata-mata bukan menghapuskan dosa, dia terima bahawa hadis inilah yang paling sahih dalam bab hadis. Dia terima, tetap terima. Berbeza dengan hadis Abi Hurairah ini, seperti kata Qadhi Iyad dan lain-lain. Hadis Ubadah lah yang sepatutnya diutamakan, maka tidak ada sebab untuk bertawakuf dalam masalah ini. Kalau diandaikan kedua-dua hadis Ubadah dan Abu Hurairah sama tarafnya dan bercanggah di antara satu dengan yang lain, boleh juga kedua-duanya dijamakkan. Kenapa bercanggah kan? Ini ada kaedahnya, jamak, kaedah jamak, dengan mengatakan hadis Abu Hurairah terdahulu wurudnya, jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW itu dahulu. Itu cara nak jamak, kita pakai kedua-duanya lah. Tidak semestinya bila nak bercanggah ni kita kena tolak kedua-duanya, tak mesti macam tu. Seperti kita kata kemarin dia tak makan nasi. Bila? Kemarin. Tak boleh kita kata hari ni dia makan nasi, kita kata kenapa awak kata dia tak makan nasi? Itu dia makan nasi. Saya kata dia tak makan nasi itu kemarin. Itu kan boleh jamak. Boleh jamak macam tu lah. Kalau kata dia tak makan nasi sama sekali, barulah betul. Salah, tak boleh nak jamak. Ni kata kita kata dia tak makan nasi. Saya datang ke sini bersama dengan dia, dia tak makan nasi. Dia tu tengok sekarang ni kawan tu makan nasi, kawan dia tu makan nasi. Kenapa awak kata dia tak makan nasi? Jadi kita kata nak jamak. Ini cara jamaknya. Yang maksud saya kata tak makan tu kemarin, yang sekarang ni dia makan tu sekarang. Boleh jamak kan? Boleh jamak. Itulah cara jamaknya. Ketika itu Rasulullah SAW belum lagi mengetahui tentangnya. Kemudian baginda SAW diberitahu oleh Allah. Kata Qadhi Iyad, kalau dikatakan Ubadah mengetahui hadis ini di Mekah pada malam Aqabah, ketika orang-orang Ansar berbai'ah buat kali pertama dengan Rasulullah di Mina. Sebab ini cerita bai'ah kan, bai'ah dengan Rasulullah. Bai'ah ni di mana? Mungkin orang kata boleh jadi hadis Ubadah ni yang dulu, sebab bai'ah Aqabah. Ini cerita semasa bai'ah Aqabah. Kalau bai'ah Aqabah itu dia sebelum Rasulullah SAW berhijrah lagi, jadi dulu sangatlah. Bila dulu, yang ini kemudian. Sebab Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7 hijrah, jadi yang ini kemudian. Jadi kan dari segi logiknya kita kata macam mana setelah dia pasti, dia tidak pasti pula. Itu sudah bercanggah. Jadi jawabnya, mungkin Abu Hurairah tidak mendengarnya secara langsung daripada Nabi SAW. Sebaliknya mendengar daripada sahabat lain yang mendengarnya daripada Nabi SAW. Yani ini hadis mursal Abi Hurairah, bukan hadis mausul. Sebab berapa banyak hadis yang Abu Hurairah riwayatkan itu dia tak dengar sendiri. Jadi kita kena pakai begitulah. Jadi ni dia cerita, walaupun dia cerita kemudian, dia masuk Islam kemudian, dia cerita ni tentang yang dulu. Cerita tentang yang dulu, lama sebelum itu. Dan Abu Hurairah tidak mendengar daripada Rasulullah SAW selepas itu, berhubung dengan hukuman hudud, menghapuskan dosa orang yang menjalaninya, seperti yang didengar oleh Ubadah. Habis itu, setakat itu Qadhi Iyad. Kemudian Hafiz Ibn Hajar pula berkata, bagi saya yang benarnya hadis Abu Hurairah adalah sahih. Sahih juga. Ia terdahulu daripada hadis Ubadah. Bai'ah yang tersebut di dalam hadis Ubadah dengan lafaz yang maklum itu bukan berlaku pada malam Aqabah. Ini kita nak kata berlaku pada malam Aqabah jadi lama. Bukan pada ketika itu. Selepas mengemukakan beberapa riwayat daripada Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i dan At-Tabarani, Hafiz Ibn Hajar berkata, ini merupakan dalil-dalil yang terang tentang bai'ah yang tersebut di dalam hadis Ubadah itu
berlaku selepas turunnya surah Al-Mumtahanah. Jadi surah itu surah Madaniyah dan lewat tentu turun tu. Ia bahkan berlaku selepas bai'ah orang-orang perempuan dengan Rasulullah yang tersebut di dalam surah itu. Yang ini bai'ah dengan Ubadah dengan sahabat-sahabat, ini kemudian lagi daripada itu. Kita tahu macam mana kemudian. Cuba tengok ayat dia, betul-betul seperti yang tersebut di dalam bai'ah dengan orang perempuan yang tersebut di dalam surah Al-Mumtahanah itu. Sebab itu kita kata yang ini lebih kemudian lagi. Jadi tidak timbul dah soal hadis Abu Hurairah itu kemudian. Tak timbul dah soal itu. Sebab ini cerita ni kemudian lagi daripada itu. Dengan Rasul, malah selepas lagi daripada pembukaan Mekah. Ini kata Hafiz Ibn Hajar. Dan ini semua berlaku selepas Islamnya Abu Hurairah. Jadi bila kita selesai, dan kita pun boleh tengok lah, patutlah Nabi tidak pasti, sebab masa itu dia tak tahu lagi. Sama ada yang tak tahu tu Abu Hurairah riwayatkan daripada sahabat lain, mungkin pada tahun yang pertama, pada tahun yang kedua mungkin. Ataupun kalau kita katakan Nabi SAW baru bagi tahu pada tahun yang ke-7, pada tahun yang ke-7, maka hadis Ubadah ni kemudian lagi daripada itu, kemudian lagi daripada itu. Jadi kita boleh jamak kedua-duanya, pakai kedua-duanya. Jadi itulah benda-benda beberapa perkara yang mungkin mengelirukan dalam bab ini. Sebabnya ada pula kita kata hadis yang nak menampakkan Nabi tak pasti pula. Jadi benda-benda ni apabila bincangkan tentang ni, dia kena masuk semualah, baru selesai, baru jelas tentang kedudukannya itu. Kalau tidak, mungkin ada orang kata oleh kerana Abu Hurairah ni Islam kemudian, jadi hadis itu kemudian. Kalau kita nak kata hukum nasakh, yang kemudian itulah boleh memasukkan yang dahulu, tak boleh yang dahulu memasukkan yang kemudian. Tapi biar pasti dulu hadis Ubadah itu dahulu. Di sini tidak jelas. Bahkan kalau kita tengok ayat dia tu, betul-betul sama seperti ayat Quran dalam surah Al-Mumtahanah, cuma dalam ayat itu oleh kerana ditujukan kepada perempuan, dikatakan perempuan di sini. La tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu, la tasriqna, wa la la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftaru lahu baina aydikum wa arjulikum. Ini semua ni sama dengan ayat itu, cuma tukar untuk perempuan itu kepada lelaki. Itu saja. Jadi menampakkan bahawa hadis ini wurudnya disebut oleh Rasulullah kemudian lagi daripada Al-Mumtahanah. Jadi jelas. Bila begitu tak timbul soal hadis Ubadah dimansukhkan, tak timbul. Atau tak boleh jamak, boleh jamak dengan cara kita kata kemudian. Kalau kita kata dia dahulu, boleh jadi agak mengelirukan. Bagaimana Rasulullah setelah dia kata menghapuskan dosa, dia kata tak pasti. Macam mana macam tu? Tak sesuai. Jadi kalau kita pakai macam tadi, dia boleh selesai dengan harmoni, dengan tenang, dengan elok sekali. Jadi rasanya setakat itulah untuk kali ini. Kita tak sempat dah nak pergi kepada hadis seterusnya. Kemudian kena ingat satu perkara ya. Dia kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Mishkat dia sebut begitu. Tidak bermakna bila kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mana mereka berdua saja yang meriwayatkan hadis itu, orang lain tak ada. Dia sendiri sudah kata dalam mukaddimah dahulu kan, kalau kita baca Mishkat mukaddimah dia. Sebab dia kira, dia sebut dua tu sebab dia kira yang lain tu bawah dah. Tak perlu dah kepada yang lain. Bukan bermakna yang lain tu tak ada meriwayatkan. Sebab itulah saya tulis di sini nota 148 itu. Hadis ini turut diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Kenapa dia tak sebut? Sebab itu dua kitab yang sudah terlalu tinggi, tak perlu sebut dah yang lain. Kalau sebut yang rendah, patutlah nak sebut yang lain, yang lebih tinggi. Ini yang paling tinggi dah, tak perlu dah kepada yang lain. Bukan bermakna hadis itu hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Jangan ingat itu. Itu sebab di akhir itu saya akan sebut hadis ini diriwayatkan juga oleh orang ni. Takut mengelirukan kita bahawa tak ramai orang yang meriwayatkan hadis ini. Bukan begitu. Bahkan pengarang-pengarang kitab-kitab hadis yang besar-besar ada
mengemukakan hadis ini di dalam kitab mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Banyak soalan ni. Berkenaan dengan sekarang kita ada DNA kan? Adakah DNA itu bukan di mata kita lihat orang tu berzina, tapi DNA menunjukkan dia ada unsur air dalam. Boleh ke kita gunakan sebagai tak boleh ya? Memang tetap tak boleh. Salah pada hukum itu. Tak salah. Cuma sebagai penyokong untuk melaksanakan hukuman had itu tak sampai ke situ. Untuk diberi perhatian, untuk hukuman-hukuman yang lain tak sampai ke peringkat itu mungkin boleh. Namun kita nak tutup tak boleh. Tak boleh. Sebab Nabi SAW sudah kata ada al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash. Anak itu kepunyaan tuan punya tilang. Suami. Itu pada dasarnya. Kecuali kalau dia boleh buktikan, ada hukumnya. Kalau seseorang itu menafikan anak itu anak dia, jadi macam mana? Ada hukumnya. Jadi banyak soalan ini saya insyaAllah setakat mana yang sempat lah, secara ringkas. Ini satu soalan ada kena-mengena dengan perbincangan kita ni. Saya akan lebih utama yang itulah. Sekiranya sesuatu kes itu telah dibawa kepada pemerintah Islam, bolehkah kes itu ditarik balik? Mohon pencerahan. Dia setengah-setengah kes itu apabila tarik balik macam hukum qadar. Jadi dia sudah bawa kes itu, jadi dia tarik balik. Katakanlah 4 orang telah pergi, salah seorang saja tarik balik, dia tetap kena. Dia tidak lepas. Kalau ada 4 orang jadi saksi, tak kena hukuman itu.
Tapi kalau seorang tarik balik, dia kena. Jadi maknanya kalau sampai kepada pemerintah tak boleh. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Kalau dalam kes saksi macam itulah. Tapi kalau dalam kes dia menarik balik, kita kata dia mengaku, boleh. Dalam kes saksi, ada kalanya saksi itu yang kena. Kalau salah seorang tarik balik, bukan semua, salah seorang, tak cukup lah 4 jadi. Jadi masing-masing itu kena beringat. Kalau salah seorang tarik, semua kena. Semua kena. Termasuk yang tarik tu? Termasuk yang tarik. Tak boleh. Ini kalau sampai kepada pemerintah lah. Kalau sekadar cakap-cakap di belakang tu, berdosa dengan Allah, itulah tanggungjawab pemerintah melaksanakan hukuman itu, tak ada lagi. Tapi bila sampai kepada dia kena melaksanakan. Dengan arti ada soal jawab, ada pertanyaan macam-macam diajukan, sehingga kalau ada salah seorang tarik, kena. Kalau semuanya tetap, tak kenalah yang menuduh tu. Yang kenanya yang dituduh lah. Kalau berzina, ini tuduh berzina. Kalau tuduh bukan berzina, hukumannya tidak seperti hukuman zina lah, hukuman lain lah. Hukuman lain lah. Begitulah lebih kurangnya. Jangan sampai kepada pemerintah kes itu. Kalau sampai kepada dia, kecuali kalau kes mengaku kan, macam Maiz itu, dia lari. Dia ada lari. Bila dia berasa sakit, kena anak batu kan, dia lari. Bila dia lari, Rasulullah SAW kata kepada sahabat dia cerita, kenapa kamu tak biarkan dia? Tengok. Dia cuba tengok kemungkinan orang ni nak tarik balik ataupun nak menafikan pula. Boleh jadi dia berdusta pun tak kira. Kalau sakit dia berdusta, dia kata dia tidak buat pun itu. Kena berhenti kalau macam tu. Ini kes kalau dia mengaku. Jadi bila menjalankan hukuman, kena jalan. Kecuali dia tarik balik. Tarik balik macam tu, hukuman tak kena lah. Kalau kes mengaku, kalau kes mengaku tak kena. Tarik balik masa mana-mana. Cuma kita takut macam hukum dipermain-mainkan. Benda macam ni boleh dikenakan hukuman juga ke atas dia tu. Jadi dia tidak saja-sajalah senang-senang. Dia tidak begitu. Sepatutnya tidak. Barulah jadi kukuh kedudukan hukum Islam tu. Kalau tidak, jadi orang main-main, bawa kes lepas tu batalkan, bawa kes lepas tu batalkan. Tak boleh. Dia sepatutnya kena hukum juga. Kena hukum juga. Cuma hukuman tu tidaklah seperti yang dia dakwa sebelum itu. Ta'zir lah. Hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Itu boleh tarik balik. Ya. Bagaimana seseorang ingin tahu sama ada satu-satu ujian yang menimpanya itu adalah hukuman atas dosa-dosanya ataupun kerana Allah ingin mengangkat darjatnya? Bagaimana kita nak tahu? Kita tak tahu. Cuma kita kena merasakan begitulah. Boleh jadi ini Allah SWT nak menghapuskan dosa aku. Sebab dalam hadis tadi fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kaffaratul lahu, dihukum dia tu dalam dunia. Hukum tu kan ada dua pendapat tadi. Ada kata hukum tu berupa hukum had dan sebagainya. Ada yang kata bukan, hukum tu hukuman Allah secara umum, dengan cara bagi dia susah. Boleh jadi atas dasar itu sajalah kita tahu. Nak pasti tak dapat. Tak dapat. Cuma kita kena ingat begitulah. Baru dia sebenarnya kita jadi tenang. Kalau tidak disabuk, kalau tidak kita jadi sakit, kita dapat kerugian, kita ditimpa malapetaka, mungkin kita jadi nak marah pula kepada Tuhan, menyalahkan pihak lain kan? Tidak. Kita kena ingat ini untuk pembersihan kita. Bahkan Nabi SAW kan dia pernah pergi melawat sahabat dia yang sakit. Teruk Nabi, dia kata tahur, insyaAllah tahur. Berdasarkan hadis-hadis itulah yang kita dapat kata boleh menghapuskan dosa ni. Tahur itu maknanya ini satu keadaan yang amat menyucikan, akan membersihkan kamu, insyaAllah. Jadi hakikatnya tak tahu juga, cuma kita mengharapkan begitulah. Dalam hadis tadi kan, orang mukmin ni kalau dia sedih, duka cita,
Sehingga kan kalau kena duri pun Allah hapuskan dosa dengan itu. Sesuai yang dosa yang mana kita tak tahu. Jadi kita tak jadi sedih, tidak kecewa. Setiap apa yang berlaku itu kita positif, memandang dengan pandangan yang positif. Tak ada negatif dalam hidup. Itu kelebihan. Berbeza dengan kalau orang kafir kan, dia jadi hilang pergantungan. Jadi rasa macam tak ada pertolongan, tidak ada pembelaan daripada Allah SWT, tak ada kelebihan di sebalik itu, tak ada langsung. Jadi kecewa lah, menyebabkan jadi kecewa, susah hati. Ada kata jasus orang yang melakukan maksiat dilarang dalam Islam, seperti yang dilakukan oleh pihak pencegah maksiat. Jadi untuk mengawal keadaan ini dari segi ini tak apa, boleh. Dalam Islam dahulu pun dia ada sistem hizbah, dipanggil hizbah ni, untuk menjaga, mengawal masyarakat daripada melakukan maksiat lah. Jadi kalau kita tajasus dalam keadaan yang perlu, tak apa, sebab dia dipertanggungjawabkan, dia ada jawatan dia, ditugaskan oleh pihak pemerintah. Tapi orang yang biasa tu tak perlulah, itu tak boleh. Semua orang tak boleh. Tapi Ustaz, kalau dia dah tahu, dia dah nampak orang tu berbual, dia nak tunggu malam nak tangkap, tapi salah ke saya? Patutnya dia takkan orang tu supaya jangan buat maksiat. Tapi dia masalah dia itu dari segi teknikal, dari segi teknikal. Dari segi teknikal lah. Tapi dari pada dasarnya boleh melantik orang yang macam tu pun boleh. Memang perlu. Sepatutnya dia cakap orang tu dia boleh buat maksiat. Itulah. Full pada buat maksiat kita nak tangkap. Dah salah. Di sini Maulana pernah berkata bahawa dalam fiqh Imam Bukhari, iaitu air segelas tidak najis walaupun dimasuki najis tahi cicak misalnya, selagi ianya tidak berubah rasa, bau dan warna. Bermakna apa yang saya faham dengan kenyataan tadi, air itu masih suci. Tapi persoalannya ialah bagaimana kedudukan hadis di bawah ini. Satu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kamu, bukan salah seorang ya, seseorang, salah seorang ni lain kan? Seorang daripada yang ramai-ramai itu bukan, seseorang, sesiapa saja, sesiapa saja dari kamu kencing pada air terhenti, kemudian mandi air yang sama. Hadis riwayat Bukhari nombor sekian-sekian. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang antara kamu, sama juga tadi mandi air yang terhenti sedangkan dia dalam keadaan junub. Dia dalam keadaan junub. Jadi ini perbahasan tentang najis tidak najis ni, dia berbeza dari segi kaedah yang dipakai oleh ulama. Kalau dalam Syafi'i seperti yang kita maklum, di mana-mana pun mengajar dia kena 2 qolah baru dipanggil air yang banyak. Kalau tidak, bawa kurang daripada 2 qolah tu, bukan 2 qolah. Qolah tu kita ambil daripada Arab tu juga. Qolah ni macam-macam, besar kecil macam-macam, tak kira dah. Jadi qolah, 2 qolah. Kalau kurang daripada tu dipanggil sedikit. Walaupun satu baldi besar tu, sedikit lagi. Bila sedikit mengikut kaedahnya, masuk najis walaupun tidak mengubah apa-apa sifat air yang asal, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dia jadi najis. Itu mengikut kaedah Syafi'i. Mengikut kaedah Malik dan kaedah Imam Bukhari pakai, dia bergantung kepada perubahan itu, sedikit atau banyak, tak kira. Dia bukan kira pada 2 qolah tu, hadis 2 qolah tu mereka pertikaikan, dia tak mau terima, dia tak mau terima. Ini bergantung kepada berubah atau tidak berubah. Kalau berubah banyak pun tak boleh, kalau tak berubah sedikit pun tak apa. Dia tidak akan menajiskan. Walaupun ada najis tu kita buang lah, kita buang, ataupun dia hilang dalam tu, hilang, hancur dalam tu, tapi tak ada bau langsung, walaupun segelas
walaupun segelas tetap lagi suci. Jadi tidak semestinya suci ni untuk minum. Suci ni maksudnya untuk buat wudu, boleh basuh kain, basuh pinggan, dan buat macam-macam lagi. Itu maksud suci tu. Atau kalau kita tergamuk nak minum, boleh minum, memang suci. Cuma itu berkait dengan selera, bukan berkait dengan hukum. Dari segi hukumnya ia tidak najis. Bila tidak najis, kita boleh gunalah buat untuk apa saja. Tapi kalau Syafi'i, satu baldi yang besar tak cukup 2 kolah lagi, masuk yang sedikit, tak ada berubah apa-apa pun, dia sudah najis. Tak boleh nak guna dah tu. Tak boleh nak guna untuk makan, minum, membasuh, berwudu, mengangkat hadas, tak boleh. Bagi Bukhari tak ada apa. Bagi Imam Malik pun sama juga. Dia selagi tidak ada perubahan. Kemudian soal perubahan tu kita tengok pula perubahan yang macam mana. Kalau perubahan misalnya di sungai, di tepi di pokok-pokok kayu, daun-daun dia tu masuk dalam tu, akar kayu ada berubah macam tu, tak apa. Walaupun rasa dia lain sikit, tak apa. Itu sebab benda tu memang tidak najis pun. Perubahan macam tu tak apa. Ini maksudnya kerana najis, ikutlah najis apa-apa yang kita katakan najis. Titik darah tu sudah najis, dalam tubuh kita ni tidaklah bila dia keluar najis. Jadi setitik darah, padahal tidak ada apa-apa perubahan, dia sudah menajiskan. Jadi kita tak boleh guna untuk bersuci lah, maksud di sini bersuci. Jadi hadis ni bagaimana? Air yang tertib tu kalau kita nak kira banyak juga, dia tidak sebut 2 kolah ke atau kurang ke, tak ada sebut di sini. Cumanya Nabi SAW maksud dia di sini nak menyatakan betapa bodohnya kamu perbuatan kamu itu. Kamu tak sepatutnya buat begitu. Air ni kan banyak keperluan kita kepadanya. Kita nak minum, kita nak buat macam-macam lagi. Jadi kalau kamu buat begitu, boleh jadi ia akan berubah dan ia akan membawa mudarat kepada kamu. Itu maksudnya. Kalau berubah, jadi mengikut Malik dan di Bukhari, dia kata kalau berubah, itu jadi najis lah, dengan sebab najis tadi. Tapi kalau tidak berubah, kencing pun bukan nak cerita pasal najis ke tidak najis. Air itu, ini nak cerita perbuatan kamu tu bodoh, tak sepatutnya kamu buat macam tu. Kamu merosakkan punca kehidupan kamu. Kamu perlu sangat nak minum. Terutamanya orang zaman dulu dia memang dalam kolam dia, di sebelah rumah dia, di belakang rumah dia, itulah segala-galanya punca air dia. Jadi buat lagu macam ni adalah satu perbuatan yang bodoh, tak sepatutnya kamu buat itu. Bukan dia nak cerita tentang air itu jadi najis sebab dia tak cukup 2 kolah, tak ada sebut di sini. Yang bukan pasal bab jin ni, yang kencing pada air yang tenang, kan kayu. Ini lain. Lain. Bagi dosa syirik, umum menganggap Allah akan ampunkan semua dosa apabila bertaubat, kecuali dosa syirik. Ada yang menganggap dosa syirik tetap tidak akan diampun sekalipun dia bertaubat, atau terserah pada Allah sama ada nak ampunkan atau tidak. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Jadi ini berdasarkan ayat tadi yang kita bacakan, bukan anggapan orang saja, tidak, memang betul begitu. Yang lain-lain dosa Allah SWT boleh ampunkan kalau dia tu ada iman, tak ada syirik. Tapi syirik tak boleh. Mana dalam keadaan syirik itu, dia nak buat sesuatu, lepas tu dia minta ampun ini, itu tidak diterima. Tapi syirik itu sendiri bukan bermakna tak boleh kita bertaubat. Taubat daripada syirik itu iaitu dengan meninggalkannya. Taubat lagi. Kalau macam itu, kan berapa ramai orang masuk Islam zaman Rasulullah SAW lagi,
Kalau tak boleh bertaubat daripada syirik dengan arti tak boleh nak masuk Islam, itu jauh sekali kan. Berapa ramai masuk Islam memang boleh. Dengan cara begitulah taubat daripada syirik, baru Allah terima. Tapi kalau nak kata dengan syirik, lepas tu dia nak bersembahyang, dia nak buat kebaikan, lepas tu dia buat dosa apa semua, tak ada kena-mengena, dia tak boleh. Tuhan tak terima kalau dalam keadaan syirik. Itu maksudnya. Kalau kita bertaubat daripada syirik, meninggalkannya, itulah yang dikehendaki. Bila selesai, tinggalkan itu selesai, tak ada apa. Bukan secara mutlak tidak terima, tidak betul. Ya. Adakah perasaan risau dan bimbang kerana tidak memperoleh sesuatu yang dipohon kepada Allah? Dia anggap tidak yakin terhadap ketentuan Allah. Itu perasaan manusia. Manusia ada perasaan, ada kelemahan. Dia akidah ni percaya kepada takdir masih di dasar hati kita. Yang ni perasaan-perasaan ni di atas, di luar-luar, di permukaan saja. Ia tidak menjejaskan. Tidak kata kita tidak percaya kepada takdir, tak ada kena-mengena gitu. Selagi sebenarnya kalau ditanya, kamu tak percaya? Tak, dia percaya lagi kepada takdir. Dia percaya kepada Allah. Segala-gala baik dan buruk itu daripada dia. Dan pada hakikatnya berapa banyak benda yang tak baik itu sebenarnya baik untuk dia. Dia percaya itu. Cuma sebagai manusia dia ada kelemahan, dia berasa sedih, berasa bimbang dan sebagainya. Itu tidak salah. Cuma dia lebih berkait kepada di ketinggian darjat seseorang. Ketinggian darjat. Kalau dia seorang yang tenang, dia mungkin boleh menghadapinya dengan tenang, boleh selesaikan dengan mudah. Itu saja kelebihannya. Tapi kalau kepada orang yang tidak begitu kuat jiwa dia, boleh jadi makan masa yang lama juga sedih itu. Itu sajalah. Dia tak ada kena-mengena dengan iman seseorang. Tidak kata hilang kepercayaan. Tak ada lagi dia percaya kepada takdir, tak boleh kita kata masih lagi. Berkenaan hukum murtad, adakah golongan Asy'ariyah yang melampau boleh terjebak dalam dosa takfir apabila mereka mengkafirkan golongan Salafiyah Wahabiyah kerana mereka menganggap Salafiyah Wahabiyah melakukan dosa menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya, boleh, memang begitulah. Boleh begitulah. Dan mereka ini kalau ditanya, kadang-kadang dia sampai kata terus terang. Itu bahaya, tak boleh ya. Kita kena ingat begini, Imam Abu Hanifah kata, kalau seseorang itu sudah ada 99 sebab alasan menampakkan dia ini macam kafir, satu saja ada lagi daripada 99, daripada 100, satu saja ada yang boleh kita takwil. Mungkin tidak begitu, nampak dia Islam, kita tak boleh lagi kata. Tak boleh lagi. Dia tak ingat itu. Dia tak ingat yang itu sepatutnya tak boleh. Mudah-mudah begitu kan. Tak boleh. Nak menyesatkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain, dia kena ada alasan yang betul-betul kuat, kokoh. Tak boleh dengan prasangka begitu. Tak boleh. Tak sepatutnya berlaku. Allah.